jawapan daripada Kementerian Dalam Negeri adalah berkenaan dengan isu kematian Adib, arwah Adib, anggota bomba. Sama ada sesiapa akan dituduh untuk kesalahan bunuh. Kemarin bila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri membuat penggulungan, walaupun pada asalnya beliau enggan menjawab soalan saya, tetapi apabila didesak oleh saya, beliau telah memberi jawapan bahawa kes itu akan disiasat semula dan suspek-suspek akan dituduh untuk kesalahan 143 di bawah kanun keseksaan. Now, Tuan Speaker sebagai seorang pengamal undang-undang sedia maklum bahawa kesalahan membunuh adalah kesalahan di bawah Seksyen 302 kanun keseksaan. Kesalahan 143 adalah kesalahan merusuh. So, ia tidak menjawab soalan saya, tetapi Yang Berhormat di sebelah sana mungkin tak faham, mereka pakat bertepuk saja. Soalan saya adalah, siapakah yang akan dituduh untuk kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302? Dan Yang Berhormat Menteri juga telah menjawab. Mungkin Yang Berhormat Kota Baru ada di sini boleh, sebagai seorang pengamal undang-undang, boleh memberi penjelasan. Adalah kes inquest itu akan dibuka semula. Nah, itu tidak menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh saya. Dan saya memang keliru dengan jawapan yang diberikan, dan hari ini surat khabar mewar-warkan 12 suspek akan dituduh dan sebagainya, tapi ia bukanlah untuk kesalahan di bawah Seksyen 302. Jadi kenyataan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri itu adalah tak betul dan tak menjawab soalan saya. Ini adalah perkara serius yang melibatkan nyawa seorang. Boleh saya So saya mohon Yang Berhormat memberi petua, Yang Berhormat Speaker memberi petua atas perkara ini. Saya dapat apa yang dibangkitkan. Pertama sekali saya ingat masa tu saya yang preside, saya yang jadi di kerusi ini. Saya ingat Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa 12 orang itu akan dipanggil semula untuk memberi statement dan bukan dituduh. Saya ingat saya lah, saya kena check handset. Tapi saya ingat yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri ialah mereka ini akan dipanggil semula untuk diambil statement, diambil kenyataan semula. Meaning file tu dibuka semula dan akan disiasat semula, dan mereka akan dipanggil untuk diambil kenyataan semula dan bukan untuk dituduh itu ini. Sebagaimana yang saya ingat dan yang saya fahamlah, ya. Walau bagaimanapun, mengikut peraturan 36/12, kalau hendak dibangkitkan soal pengeliruan Dewan, maka Yang Berhormat perlulah merujuk beliau kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan, maka perlu satu usul lah mengenai perkara itu. Yang Berhormat Speaker, saya cuma merujuk itu adalah perkara kedua. Ya. Tapi cuma sebelum ini, bila kita menjadi kerajaan, bila sesuatu jawapan diberikan oleh seorang menteri, Yang Berhormat di sebelah sana akan datang balik ke Dewan dan akan membuat bantahan. Kononnya bahawa jawapan itu tidak menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan. Itu boleh ditulis kepada saya sebagai speaker dan tunjuk bagaimana benda itu mengelirukan, dan usul boleh dikemukakan untuk diambil tindakan melalui Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Baik, saya ambil maklum, Tuan Speaker, tapi saya cuma merayu supaya bila memberi jawapan itu, Kementerian dan Menteri lebih bertanggungjawab supaya perkara yang diminta itu dijelaskan dan dijawab dengan lebih tepat lagi. Mesti, tapi kita pun tak boleh paksa Menteri menjawab soalan. Itu hak dia. Kalau dia tak nak jawab soalan mengikut kerana sebab-sebab kepentingan awam sebagainya, beliau boleh di dalam standing order untuk tidak menjawab. Tapi seingat saya semalam, Yang Berhormat Menteri menjawab, dan jawapannya ialah fail itu akan dibuka semula dan mereka-mereka yang telah dipanggil dahulu, 12 orang itu akan dipanggil semula untuk diambil kenyataan semula. Itu yang saya ingat yang beliau jawab. Tuan Speaker, itu juga adalah tidak betul. Tuan Speaker, itu juga adalah tidak betul. No, biar izinkan saya, Datuk Speaker, selaku Tuan Speaker, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Berhormat Jelutong, izinkan saya. Ya. Pertama, saya berada di dalam Dewan dengan penuh teliti mendengar penggulungan Yang Berhormat Menteri saya. Ya. Tidak ada perkataan yang mengatakan bahawa beliau enggan atau melarikan diri untuk menjawab. Memang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, jawapan telah disediakan. Tetapi oleh kerana masa dan keadaan ketika itu Dewan begitu agak kecoh, masa kita tidak cukup. Dan Yang Berhormat Menteri minta kebenaran daripada Datuk Speaker sekiranya diberikan masa.
tambahan dan alhamdulillah masa tambahan 15 minit telah diberikan kepada Yang Berhormat Menteri saya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan Yang Berhormat Menteri sebut memang ada jawapan dan ditunjukkan jawapan ada di tangan dia. Jadi tak timbul perkataan atau unsur-unsur Yang Berhormat Menteri saya enggan atau mengelak untuk memberikan jawapan. Pertama. Yang kedua, memang jelas apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Datuk Speaker tentang siasatan semula, status siasatan semula ni. Ada dua perkara yang penting yang saya nak ulang sekali lagi, bahawa kertas siasatan telah dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Biarlah Jabatan Peguam Negara meneliti terhadap dua isu. Yang pertamanya sama ada ingin terus menuduh 12 orang suspek di bawah Seksyen 143 Kanun Keseksaan, iaitu merusuh. Ini tepat disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Yang kedua tentang mengadakan inkuest semula. Ya, kalau ini dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara, kita akan teruskan. Sebab itu kementerian mencadangkan sahaja terhadap dua isu yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya ingat ini cukuplah Yang Berhormat Datuk Speaker untuk saya jelaskan. Terima kasih. Saya nak jelaskan sikit. Sebenarnya saya kata tadi saya yang preside, bukan saya.